Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelatih-pelatih sekalian. Okey, apa khabar kita semua? Saya harap kita semua sihat-sihat hendaknya. Okey, lebih baik masa PKP tu harap kita orang stay at home, dengar perintah kerajaan madah stay duduk rumah. Okey. Okey, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Wan Fadli bin Wan Saidi, mengajar di dalam bidang hairdressing ataupun lebih dikenali sebagai dandanan rambut ataupun reka gaya rambut. Ni mana-mana lah boleh pakai. Tapi dalam CEO ataupun kompetensi unitnya dipanggil hairdressing. Okey. And then kami akan mengajar di dalam tahap 3. Okey. Pada tarikh 20 bulan April 2020 tu saya akan membentangkan mengenai analisa rambut dan kulit kepala. Okey, di dalam modul ataupun dalam kompetisi unit mencerah rambut. Okey, siapa di situ yang tahu apa itu mencerah rambut? Siapa yang pernah olah color rambut ataupun bleaching rambut? Okey, tahu sih kita orang aspek-aspek yang harus kita orang tahu sebelum kita orang mencerah rambut. Okey, itu utamanya di dalam pemilihan jenis bahan pencerah. Sikit lagi berapa banyak bahan pencerah yang kita orang nak pakai ataupun kuantiti bahan pencerah. And then kita orang tahu sih ada jenis rambut ataupun kulit kepala yang boleh dicerahkan dan ada yang boleh. Cikgu terus ke slide kita yang seterusnya. Mengenai tujuan dengan faedah. Okay, kita lihat apa tujuannya. Okay, tujuan analisa rambut dan kulit kepala itu adalah tujuan untuk supaya kita mengetahui faktor utama yang perlu dianalisa kita sebelum kita mencerah rambut. Okey, ketahui ataupun kita perlu tahu apakah faktor-faktor utama yang perlu dianalisa. Okey. Faedahnya adalah untuk pemilihan warna yang sesuai. Okey, pemilihan warna yang sesuai itu maksudnya mencerah ataupun meluntur dengan mewarna untuk saling berkaitan. Okey. Apabila kita mencerah rambut berarti kita akan mewarnakan rambut ya. Kan kita nak lunturkan aja warna. Okey, perbezaan di antara warna dengan mewarna dengan mencerah itu adalah mencerah adalah kita melunturkan warna asal ataupun membuang warna asal rambut. Maksudnya warna hitamnya kita lunturkan supaya jadi kurang. Okey, colornya jadi kurang. Maksudnya color hitamnya lah, color asal rambut warna hitam dikurangkan. Okey, mewarna adalah menambah warna ataupun add on. Okey, contohnya rambut kita sedia hitam nak. Okey, sedia hitam kita tambah lagi warna. Ya maksudnya. Okey, ya adalah perbezaan antara mewarna dengan mencerah. Okey, apabila kita dah kita tahu analisa rambut dan kulit kepala tu, pemilihan warna yang sesuai, kita dapat memilih warna yang sesuai untuk rambut ya. Okey, kedua adalah pemilihan jenis bahan pencerah. Okey, sebagaimana yang kita tahu jenis bahan pencerah tu ada beberapa jenis bahan pencerah. Kita ada jenis serbuk, kita ada jenis minyak, ada jenis krim, ada jenis paste. Okey, yang biasa digunakan di kita situ lah, di Asia ataupun di area kita situ kebanyakan kita pakai krim dengan serbuk. Ya kebiasaan yang kita pakai. Jarang ada yang pakai minyak dengan jenis paste tu. Okey. Lepasnya nombor 3, kuantiti bahan pencerah yang perlu digunakan. Yang cikgu pada tadi, berapa banyak bahan pencerah yang harus kita pakai untuk sigit rambut ya, bukan sigit rambut, untuk seorang pelanggan ya. Andai kata hanya mau cerahkan ke semua rambutnya, okey, kita
tahu, kita dapat nilai berapa banyak bahan pencerah yang harus kita gunakan untuk seorang pelanggan. Okey, yang keempat, rambut yang boleh dan tidak boleh dicerahkan. Apabila kita mengetahui macam ni nak analisa rambut dan kulit kepala tu, kita akan tahu rambut ni yang boleh dicerahkan dan rambut ni yang boleh dicerahkan. Okey. Tapi sebelumnya, sebelum cikgu meneruskan ke penerangan ataupun sesi analisa, cikgu ada beberapa soalan. Harap kita orang salin soalan tu, and then jawapannya cikgu akan berikan lepas habis penerangan kelak. Okey, ingat Okey, di situ cikgu ada sediakan ada 3 soalan. Cikgu ada sediakan 3 soalan. Untuk soalan A, kita orang boleh pilih Soalan A, kita lihat soalan A dulu. Soalan A, sebutkan salah satu faktor yang perlu dianalisa sebelum proses mencerah dilakukan. Sebutkan salah satu faktor yang perlu dianalisa sebelum proses mencerah dilakukan. Okey, dah salin semua? Okey, harap tuan dapat salin semua. Kita orang boleh pilih antara satu, soalan A ataupun soalan B ataupun soalan C. Okey, kita back. Okey, soalan B. Soalan B. Okey, apakah faktor yang boleh menyebabkan anda tidak dibenarkan untuk melakukan pencerahan rambut? Atau yang soalan cikgu tadi, apakah faktor yang boleh menyebabkan anda tidak dibenarkan untuk melakukan pencerahan rambut? Okey, salin Okey, salin. Jawapannya cikgu akan beri lepas habis sesi penerangan tu lah. Okey, cikgu beri masa dalam masa berapa minit tu salin. Okey, rasanya semua dah salin Okey, kita back lagi. Okey, soalan C. Soalan C, nyatakan 2 faktor yang perlu dianalisa bagi membolehkan kita menentukan kuantiti bahan pencerah yang perlu digunakan. Okey, nyatakan 2 faktor. Masa cikgu nerang kelak, ingat apa 2 faktor yang boleh yang perlu dianalisa bagi membolehkan kita menentukan kuantiti bahan pencerah yang perlu digunakan. Okey, ada 2 faktor. Okey dah. Okey, mudah, kita next. Ni ada soalan ABC aja. Okey, so kita next. Okey, kita terus ke penerangan. Okey, penerangan bagi analisa rambut dan kulit kepala. Okey, analisa rambut dan kulit kepala perlu dilakukan supaya proses mencerah dan mewarna rambut dapat dijalankan dapat menghadapi sebarang kegagalan dalam menghasilkan warna yang betul. Okey, seperti yang cikgu pada awal-awal tadi, kepentingan ataupun tujuan analisa rambut dan kulit kepala tu untuk apa? Supaya proses mencerah dan mewarna rambut dapat dijalankan tanpa menghadapi sebarang kegagalan. Maksudnya apabila kita mula aja confirm jadi, confirm jadi maksudnya dia. Jadi kita sih perlu nak so kita tahu nak bila kita mencerah rambut ataupun meluntur rambut, just imagine rambut warna asal kita lunturkan. Sebab warna akan pulih balik ke warna hitam. Sebab kita dah lunturkan warna aslinya ataupun warna asalnya. Seterusnya, kemahiran menganalisa rambut dengan baik dapat memberikan kejayaan dalam mencerah dan mewarnakan rambut. Okey, lebih kurang samalah punaya ya. Okey, seterusnya. Okey, untuk yang pertama. Okey. Pertama sekali apa? Keadaan kulit kepala. Okey.
yang perlu dianalisa kita. Okay. Faktor pemilihan, tajuk di bawah tu, faktor pemilihan rambut dan kulit kepala tu. Okay. Yang pertama adalah keadaan kulit kepala. Faktor pertama, kita kena analisis nyebut keadaan kulit kepala. Okay. Apa kena kita perlu analisis kulit kepala? Okay. Pastikan kulit kepala dalam keadaan sihat dan tiada sebarang luka, bengkak atau jangkitan. Maksudnya mun ada luka, ada bengkak kah, ada jangkitan kah kepalanya. Jangkitan tahu jangkitan macam kudis kah, ataupun jangkitan kutu, bukan kutu bukan jangkitan, ya apa tu ya kotoran. Okey, jangkitannya macam ada kudis-kudis, ada apa orang Sarawak menyebut bubuk-bubuk kata ya. Okey, ada jangkitan, kurap ke apa, ada kurap di atas kepala. Mendapat menemu benda-benda macam ya, tolong elakkan, jangan diteruskan pencerahannya. Sebab apa? Sebabnya akan bahagian di bawahnya, penerangan bahagian di bawahnya. Bahan kimia yang digunakan dalam bahan pencerah boleh menyebabkan kesakitan dan kemudaratan. Okey, sebab apa sih boleh? Sebab bahan kimia yang terlampau kuat. Okey, selain daripada bahan pencerah ataupun bleaching, kita ada satu campuran iaitu yang dinamakan peroxide. Okey, peroxide-nya ada beberapa persen. 3%, ada 6%, ada 9%, dan ada 12%. Semakin tinggi persennya, semakin kuat bahan kimia di dalamnya. Okey, seterusnya nombor 2. Tahu sih apa tu? Apa maksudnya tu? Gambar rambut tu. Okey, nombor 2, tekstur rambut. Okey, tu tekstur rambut. Faham maksud tekstur rambut kah? Tekstur rambut tu nya ada halus, nya ada sederhana, kasar, dan palingnya kasar. Nya ada 3 gitu. Okey, yang di atas tu halus, sederhana, kasar, di bawah sekali kasar. Okey, ia adalah tekstur. Ia yang dimaksudkan tekstur. Tekstur bermaksud halus, sederhana, kasar, dan kasar. Okey ya. Kita lihat penerangannya. Okey, menganalisa tekstur rambut itu adalah untuk menentukan ketahanan warna pada rambut. Ketahanan warna pada rambut. Maksudnya warnanya tahan lama ke si rambut ya. Okey, sebab selalunya kadang-kadang customer kita akan nanya kita, berapa lama color tu? Biasa customer akan nanya berapa lama dapat tahan color tu macam ya. Akan nanya soalan-soalan macam ya. Okey, apabila kita lepas kita analisa tekstur rambut nanti, bila kita nanggap halus tu, okey, ataupun kasar tu, okey, andai kata kasar, tekstur yang kasar bersamaan dengan warna tahan lebih lama. Okey, munnya kasar, warnanya tahan lebih lama. Mun teksturnya halus, warna si tahan lama, tidak tahan lama. Okey, sebab apa? Okey, kita dengar tekstur yang kasar tu mempunyai sebagaimana kita tahu rambut ada 3 lapisan, betul? Ada cortex, ada medula, ada cuticle. Okey, tekstur yang kasar bermaksud yang mempunyai cortex yang tebal. Okey, apabila cortexnya tebal, ia akan lebih tahan lama menahan apa-apa segala benda ataupun lotion ataupun macam bahan-bahan kimia di dalam keratan ngetas rambutnya, ataupun di bahagian cortex lah. Ia akan bertahan lebih lama. Sebab apa? Sebabnya tebal, cortexnya tebal. Cortexnya tebal, and then cuticle-nya pun si terlampau terbuka. Apabila cuticle-nya si terlampau terbuka, tertutup,
warnanya akan kekal lebih lama berbanding dengan tekstur yang halus. Tekstur rambut yang halus kebiasaannya kita nangganya kena rambut yang poros sih, poros. Tapi bukan porosnya, memang jenis rambutnya halus. Halus tuh apabila masuk air nya mudah cepat kering. Cepat kering sebab apa? Rambutnya halus. Apabila rambutnya halus maknanya lepe, terlampau lepenya pun rambut. Bila terlampau lepenya pun konteks dalamnya pun nipis. Apabila nipis, bahan-bahan macam kimia, macam color lah ataupun bleaching yang lekat di dalam bagian konteks ya, cepat punya warna. Warnanya akan cepat hilang. Akan cepat terhakis. Yang ketiga tu melalui gambar tu apa kita rasa? Ada tulis juga saya. Low porosity, normal porosity dengan high porosity. Itu adalah keporosan rambut. Lepas tu ketiga yang harus dinilai kita orang ataupun perlu dianalisa adalah keporosan rambut. Sebab apa? Macam Encik buat tadi, ini lebih kurang sama ke tak ni hati? Tekstur rambut cuma tekstur rambutnya munnya halus, nya lepe. Nya lepe. Munnya sederhana kasar, nya kurang lepe. Munnya kasar, rambutnya bulat. Bulat rambutnya. Sebab apa? Sebab koteknya padat dia pun kotek ya. Lapisan keduanya padat. Tapi keporosan rambut tu perbezaannya adalah yang menyebabkan keporosan rambut adalah apabila kita sering melakukan macam molah proses rambut. Sebagai contoh, selalu hair dryer, blow rambut, ngering rambut pakai hair dryer ya. And then selalu color rambut, selalu bleach rambut, selalu berjemur pun boleh menyebabkan keporosan juga. Selalu asal kita orang selalu apply bahan kimia lah, maksudnya macam macam mencerah rambut, color, straighten, perm. Apabila kita orang selalu mula benda macam ya, rambut kita orang akan mudah poros. Poros maksudnya rosak ataupun bermaya. Kebiasaannya di ujung-ujung rambutnya lah, ujung rambutnya akan pecah-pecah. Sebab apa? Sebabnya poros. Bila nya terlampau nipis, ada zat lagi. Rambut dah ada zat lagi, ya maksudnya poros. Kita nangganya pun penerangan. Sebab apa kita perlu analisa keporosan rambut? Perlu dinilai juga daripada segi keporosan rambut tu. Itu apa? Itu tentukan keupayaan rambut menyerap bahan pencerah. Apabilanya poros, nya akan lebih mudah menyerap bahan pencerah ataupun bahan pewarna lah, antara dua. Bahan pencerahnya cepat, warna punya cepat serap. Itu adalah untuk apa? Untuk menentukan persen ataupun prosite ya. Kan Cikgu dan Madah tadi prosite ya, kita ada 3%, ada 6%, ada 9%, ada 12%. Semakin poros, jangan kita pakai yang tinggi, kita pakai yang rendah. Kita pakai 3 ataupun 6. Ya untuk rambut yang poros. Mungkin kita pakai yang tinggi, lebih cepatnya rosak. Silap-silap boleh patah ataupun boleh luruh rambut. Sampai kita perlu tahu rambutnya poros ataupun seed. Sama macam tekstur tadi. Mun rambutnya halus, maksudnya nyepul kotek ya lepe, nipis. Kita jangan pakai yang prosite yang tinggi ataupun persen yang tinggi. Kita guna prosite yang sederhana, 6, yang rendah lah, yang 6 ataupun 3 ataupun 9 okey lah. Mun teksturnya kasar,
Bok kita pakai yang 12% pun, 12% memang kuat. Hanya pun peroxide lah, bukan bahan pencerah. Bahan pencerah hanya saya ada persen. Peroxide aja, ini ada persen. Sebab setiap bahan pencerah kita harus ada peroxide. Kita harus mixnya dengan peroxide ataupun peroksida, hidrogen peroksida dalam bahasa Melayu ya. Biasa kita mun orang selun yang akan menggunakan peroxide. Okey. Peroxide ya yang ada persennya. Persennya yang menentukan kekuatannya untuk melepasi lapisan kutikel dan korteks ya untuk sampai ke medula. Okey. Ya sudah diterangkan pada modul sebelum tu ya. Sudah diterangkan macam ni hidrogen ya ataupun hidrogen peroksida ya menembusi lapisan kutikel, medula, korteks ke medula. Okey, ya sudah diterangkan sebelum tu. Okey, and then yang kedua adalah menjimatkan masa proses penyerapan bahan pencerah pada rambut. Yang cikgu badas tadi lah. Okey, semakin poros rambut ya, semakin cepatnya menyerap. Okey, munnya kurang poros, makin lambatlah nya menyerap. Jadi di sini kita dapat tahu peroxide berapa persen peroxide yang kita harus gunakan. Okey. Ya, hanya pun kegunaan. Okey. Seterusnya adalah yang nombor 4 adalah panjang rambut. Panjang rambut pun kita perlu analisa juga. Sebab apa? Okey. Untuk menentukan kuantiti bahan pencerah. Berapa banyak bahan pencerah yang kita harus gunakan. Okay. Semakin panjang rambutnya, semakin banyaklah bahan pencerah. Ya logik lah nak. Semakin pendek rambut ya, semakin sikitlah bahan pencerah. Jadi kita dapat budget berapa harga yang kita nak cas. Sebab setiap kali kita nak mula hair bleaching ataupun mula mencerah rambut ataupun color, kita harus nanggarnya pun panjang. Biasanya mun di selun-selunnya akan cas nanggar panjang rambut. Okey. Tanggalnya panjang. Biasanya kepanjangan tu kita akan lihat dari nilai daripada bahagian bahu biasanya. Okey, munnya cucun paras bahu rambutnya, panjang paras bahu tu dikira sederhana. Okey, sederhana. Munnya atas bahu, area di antara telinga ke bahu tu lah, ya pendek. Ya kita kategorikan sebagai pendek. Munnya lebih daripada bahu, kita kategorinya sebagai panjang. Okey. Apabila panjang, harganya pun panjang. Okey, harganya pun mahal lah berbanding dengan pendek dan sederhana. Okey. Ia adalah untuk tentukan berapa harga, and then itu adalah menentukan kuantiti bahan pencerah ya. Okey, makin banyak bahan pencerah yang kita guna, makin besarlah kos keluar nak. Jadi harganya pun makin naiklah. Okey, apa pun perlu kita analisa. Okey. Yang terakhir adalah kelebatan rambut. Okey, lebat. Lebat, panjang, tekstur. Okey. Kebiasaannya pelatih-pelatih selalunya akan confuse ataupun keliru dengan kelebatan dengan tekstur. Sebab bunyinya macam sama lah. Okey. Sebenarnya macam tu. Tekstur adalah tekstur rambut, maksudnya leper rambut ya, ataupun ketebalan rambut tebal. Kelebatan lain, tebal dengan lebat sih sama. Okey. Teksturnya lebih kepada ketebalan, berapa tebal sehelai rambut ya. Okey. Kelebatan maksudnya adalah berapa meter persegi rambut yang tumbuh dari kulit kepala. Ya maksudnya kelebatan rambut. Makin rapatnya tumbuh, okey. Contohnya rambutnya tu nak tumbuh rapat. Ya lebat. Ya yang dinamakan lebat. Nya dinamakan tebal, nya dinamakan lebat. Kadang-kadang ada rambut lebat tapi nya pun tekstur halus. Ya perbezaan di antara kelebatan dengan ketebalan. Okey. Okey, ada yang tumbuh jarang-jarang. Okey, kelebatannya kurang lebat ataupun tumbuh jarang-jarang. Tapi dia pun tekstur rambutnya kasar. Ada juga macam dia. Si sama. Okey.
Ya adalah perbezaannya. Jangan silap jangan keliru dengan lebat dan tekstur sih sama. Tebal dengan lebat sih sama. Oke, untuk apa kita menganalisa kelebatan rambutnya? Oke, untuk menentukan kuantiti bahan pencerahan. Sama aja macam tadi. Oke, makin lebat rambutnya, makin banyaklah bahan pencerah yang kita gunakan, ataupun makin mahal lah maksudnya. Oke, lepasnya makin kurang lebat rambutnya, makin sikit lah bahan pencerah yang kita akan gunakan. 2G tadi sama. Oke, lepasnya proses mencerahnya pun lebih lama. Sebab apa? Sebab kan bila kita sapu bahan pencerah, kita perlu one by one, bukan selai lah, selapis demi selapis. Jadi prosesnya pun lebih lama. Okey, lebih lama. Okey, yang seterusnya adalah kertas tugasan. Okey, rasanya dah habis penerangan kami. Okey, kita akan pergi kepada kertas tugasan. Okey, kertas tugasan akan diagihkan kepada setiap pelatih lah. Setiap seorang ada sikit kertas tugasan. Okey, kertas tugasan tu harus dibelah kita orang. Cikgu akan beri masa kita orang dalam masa 1 minggu untuk habiskan kertas tugasan tu. Si susah pun semuanya ada dalam penerangan tadi. And then kertas penerangan pun cikgu akan beri sekali kelak. Okey, dalam kertas tugasan tu kita boleh nangga di sia. Okey, tajuknya apa? Analisa rambut dan kulit kepala. Okey, tujuan ada tulis ya. And then okey, itunya. Soalan-soalannya. Okey, bahagian A tu. Bahagian A apa tulis suruhnya saya? Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey. Macam yang ada dalam kertas penerangan tadi. Senang aja ya. Jawapannya kita isi je dalam A, B, C, D, E ya. Okay. A nun apa, B apa, ya benda-benda yang perlu dianalisa ya. Senang aja. Okey, seterusnya bahagian B. Bahagian B, jawab semua soalan dengan mengisi jawapan pada ruangan yang disediakan dengan ringkas dan tepat. Okey, itu yang ringkas saja. Okey, kita tanggal siapa berapa markah, 2 markah, punya 2 markah ya. Hanya pun jawapan pun simple-simple aja lah. Jangan si payahlah pula macam segi karangan nak 2 markah aja pun. A 1 markah, B 1 markah, 2 markah. Okey, jadi jawapannya pun simple-simple aja, ringkas saja. Okey, bahagian C. Bahagian C jawab semua soalan dengan berpandukan jadual. Okey, pandukan jadual di bawah ya. Okey, gambar rajah apa ya? Okey, lepas ya apa soalannya? Soalannya huraikan secara terperinci tentang rajah di atas. Okey, huraikan berapa markah? 3 markah. Okey, 3 markah. Pula lah dalam dua penggan kah, berapa penggan kah? Agak-agak lah. Okey. Budget dengan markah yang ada. Okey, selepasnya kita balik kepada janji cikgu tadi, cikgu akan beri jawapan untuk bagi yang pilih jawapan A, kita soalan A. Okey, kita nangga jawapan A ya. Okey, kita pilih A. Okey, cikgu baca balik soalannya. Sebutkan salah satu faktor yang perlu dianalisa sebelum proses mencerah dilakukan. Okey, pilih di antara satu ya jawapannya. Okey, 1 keadaan kulit kepala, 2 keporosan, 3 tekstur, 4 panjang, 5 kelebatan. Siapa yang jawab antara satu ya? Betul. Okey, siapa ada betul semua? Ada yang betul? Ada yang pilih soalan A tadi ya? Okey, kita back balik. Kita tanggal jawapan untuk soalan B. Okey, soalan B. Apakah faktor yang boleh menyebabkan anda tidak dibenarkan untuk melakukan pencerahan rambut? Okey, siapa yang pilih soalan B tadi? Untuk jawapannya. Okey, tidak dibenarkan untuk melakukan proses mencerah sekiranya kulit kepala terdapat luka, bengkak atau jangkitan antara 3 tu. Okey, kita nak jawapan untuk soalan C. Okey, soalan C tadi,
Nyatakan dua faktor yang perlu dianalisa bagi membolehkan kita menentukan kuantiti bahan pencerah yang perlu digunakan. Okey, apa dua faktor yang lebih kurang sama tadi? Apabila kita analisanya, kita tahu berapa banyak bahan pencerah yang harus kita gunakan. Okey, jawapannya 1, panjang rambut. Nombor 2 adalah kelebatan rambut. Dua gitu tu bukan salah satu, tu dua-dua tu jawapannya. Okey, sebab soalannya tadi nyatakan dua faktor yang perlu dianalisa bagi membolehkan kita menentukan kuantiti bahan pencerah. Okey, berapa banyak bahan pencerah yang kita harus gunakan. Okey. Okey, selesai semuanya. Okey, anda kata selesai semuanya. Kita balik okey, tamat dah perangan cikgu untuk kali itu. Diharap semoga semua pelatih-pelatih faham apa yang telah disampaikan pada hari itu. And then kertas tugasan jangan lupa pula. Dan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.